Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu UPM. Saya ucapkan kepada semua penonton yang sedang melihat kami di live Facebook CHAM UPM. Saya Dr. Hizmawati Madzin dari Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat akan menjadi moderator pada program pagi ini. Terima kasih kerana sudi hadir dan mendengar forum kita pada pagi ini. Forum yang bertajuk Transformasi Pendigitalan Mahasiswa, Cabaran dan Peluang. Ini adalah bersempena dengan program Virtual Career and Entrepreneurship UPM Fest My Career at Moher 2020 yang diadakan dari 1 sehingga 15 Disember 2020. Program ini dianjurkan oleh Center of Entrepreneurial Development and Graduate Marketability CHAM UPM berkolaborasi bersama dengan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Pelbagai acara dan aktiviti yang telah disediakan sepanjang program ini. Untuk informasi lebih lanjut, anda boleh layari laman Facebook CHAM CEM UPM. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan panel forum kita pada hari ini. Yang pertama adalah Encik Kamaruzaman atau lebih dikenali sebagai Coach KJ. Apa khabar Coach? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Doktor. Okey, Encik Kamaruzaman Jahidin merupakan usahawan sepenuh masa sejak tahun 2000. Beliau mempunyai ijazah sarjana dalam usahawanan IT UTM dan ijazah sarjana muda dalam kejuruteraan elektrik, minor dalam matematik, California State University Long Beach, California, USA. Beliau juga pernah dinobatkan sebagai pemenang anugerah usahawan negara dalam bidang ICT oleh MARA pada tahun 2005. Beliau merupakan pakar dalam meneraju bidang industri 4.0 di Malaysia. Kini beliau merupakan solution architect untuk projek Smart City dan beberapa projek berlandaskan industri 4.0. Beliau merupakan penulis utama dalam buku dan juga membangun aplikasi mobile yang bertajuk Transformasi Diri Menempuh Gelombang Revolusi Industri Forward. Baiklah, yang kedua kita ada panel kita. Panel kedua kita adalah Encik Muhammad Syakir Muhammad Sarip dari Yayasan Peneraju. Apa khabar Encik Syakir? Alhamdulillah, sihat-sihat. Okay. Alhamdulillah. Baiklah, beliau Encik Syakir ni mendapat pengajian dalam bidang sains tumbuhan dan pengurusan sumber dari Universiti Malaysia Sarawak pada tahun 2012. Pada tahun 2015, beliau mula berkhidmat bersama Pertubuhan Kemanusiaan Antarabangsa dan terlibat secara langsung dalam pelbagai aktiviti pembangunan komuniti. Kini beliau berkhidmat sebagai Senior Associate di Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputra, bertanggungjawab dalam mengurus program-program berkaitan TVET, peningkatan kemahiran bagi golongan lepasan sekolah dan pekerja, serta peningkatan pengetahuan melalui pensijilan teknologi kepada bakal graduan. Masya Allah, kita sangat bertuah hari ini kerana para panel yang hadir sangat hebat dan sudi meluangkan masa untuk bersama-sama berkongsi ilmu dengan kita. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, saya ingin terangkan sedikit perjalanan forum kita pada hari ini. Segmen pertama, kita mulakan dengan perbincangan isu pengajaran dan pembelajaran PDP dalam talian. Kemudian diikuti dengan segmen kedua iaitu transformasi digitalisasi dan hala tuju mahasiswa ke arah industri 4.0. Selepas berbicara tentang cabaran dan hala tuju mahasiswa, kita masuk ke segmen ketiga iaitu peluang-peluang yang ada dalam membantu mahasiswa untuk transform diri mereka kepada lebih digital, transformasi digitalisasi. Dan yang menarik, di penghujung forum ini kita ada quiz, dan pendengar semua berpeluang untuk memenangi hadiah istimewa. So stay tune until the end of the forum. Alright? Baiklah, kita akan mulakan segmen pertama kita. Seperti yang kita sedang semua lalui sejak Malaysia dilanda pandemik COVID-19, mahasiswa, pelajar-pelajar sekolah semua, kita semua telah bertukar metodologi PDP kita di Malaysia ini. Telah berubah secara drastik daripada cara konvensional pembelajaran dalam kelas, hadir ke universiti, kita telah transform kepada pembelajaran secara dalam talian, secara maya, segera atau tidak segera, synchronous
Oh, asynchronous, right? So, walaupun sudah hampir 9 bulan kita menempuh norma baharu ini, masih banyak lagi isu yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menimba ilmu secara maya ini. Antaranya adalah pertama, capaian internet bagi setiap kawasan berbeza. Memandangkan mahasiswa belajar dari rumah, terdapat mahasiswa yang punya masalah untuk menyertai kelas dalam talian segera ini. Terdapat isu data internet yang terhad. Memandangkan platform PDP secara talian kebanyakannya menggunakan persidangan video seperti Google Meet, Zoom yang menggunakan banyak data menyebabkan ia menjadi kesusahan kepada pelajar kita untuk mendapatkan data tersebut, alright? Dan juga yang ketiga, terdapat ada juga pengajian-pengajian oleh mahasiswa yang melibatkan banyak kelas, amali, praktikal yang juga menghadapi isu di mana agak sukar untuk pensyarah menyampaikan pengajaran secara dalam talian. Maka ini adalah antara isu-isu dan cabaran yang mahasiswa hadapi ketika kita berada dalam PKP ni, PKPB, di mana mahasiswa perlu mentransformkan diri mereka kepada seorang yang lebih berkemahiran dalam platform digital, ya. Mereka perlu tahu data mereka ada berapa banyak, bagaimana untuk menjimatkan data, bagaimana untuk mendapatkan capaian internet yang bagus, ya, bagaimana untuk memahami pembelajaran melalui secara maya online. Saya ingin bertanya kepada Coach KJ, apakah solusi atau cadangan yang boleh Coach berikan untuk kita bantu pelajar-pelajar ini untuk menyelesaikan isu-isu tersebut? Okey, terima kasih Doktor, terima kasih CEM UPM kerana bersedia menjemput saya pada hari Sabtu 12.12 semalam sale 12.12. Semua orang tak tidur malam rasanya. Okey, berkenaan dengan virtual ataupun dia panggil online learning sebenarnya semasa saya buat master di UTM, saya pun telah mengutarakan benda ni lebih awal pada tahun 2006 dulu. Kalau saya dulu, saya terpaksa pulang daripada Shah Alam ke UTM di Johor sebab nak mengambil kursus master ni. Jadi saya pernah mengutarakan supaya kita buat secara atas talian. Tapi ketika itu tidak disambut sebab tidak ada penggerak yang menyuruh kita menukar kepada offline kepada online. Tetapi sebabkan COVID ni kita terpaksa buat. Kita tak bersedia. Jadi kalau kita tengok dalam online ni, online learning ni dia ada banyak elements. Pertama tentang webinar software itu sendiri. Okey. Yang kedua tentang tenaga pengajar. Yang ketiga tentang pelajar itu sendiri. Dan yang keempat tentang peranti yang pelajar tu guna ataupun peranti yang tenaga pengajar tu guna. Dan yang paling penting tentang connectivity. Isu kita sekarang ni adalah kita punya connectivity. Ada yang sampai ke dalam hutan panjat pokok, dengan dia panjat pokok buluh sudah dilentur balik nanti. Okey. Jadi dekat sini sebenarnya kalau kita lihat kita tak bersedia ketika COVID-19 datang. Kalau saya rasa kalau kita berterusan pada masa akan datang, kita tak ada masalah. Okey, apa yang saya boleh bagi sesuatu tips Pertama, kalau kita lihat webinar ni, kalau kita belajar secara atas talian, 1 gig data habis 1 jam. Okey, dengan video kita, dengan audio kita, dengan macam-macam lagi. Kalau kita menggunakan software yang baik, seperti contoh sekarang ni kita guna Webex. Webex merupakan satu software yang dia idap, dia punya data rendah. Yang itu cuma 300 MB per hour saja. Dia tak idap banyak, dia tak makan banyak data. Okey. Kalau Zoom, kalau saya guna Zoom, dia makan banyak data. Dia mungkin melebihi 810 MB ke 2.4 GB sejam. Nanti kita akan ada macam-macam lah. Kita ada GoToMeeting, kita ada ni. Terpulang kepada tenaga pengajar itu sendiri ataupun pihak universiti sendiri. Tetapi kalau macam tadi kita pilih Webex, is very very good. Cuma satu lagi kita perlu tengok adalah macam mana. Selalunya saya selalu buat test speed saya. Saya selalu test saya punya speed. Saya pergi kat speedtest.net. Sebelum saya start webinar pun saya akan buat benda tu. Kadang-kadang kita punya wifi dekat atas tapi kita duduk kat bawah. Contoh macam saya rumah 2 tingkat. Jadi saya cadangkan jangan pakai extender, kita pakai mesh wifi. Okey. Kalau kita pakai mesh wifi macam sekarang, saya daripada 100 MB per second, saya upgrade ke 300. Saya nampak, bagus je. Sangat-sangat laju lah. Nampak macam satu benda yang sangat efektif lah. Jadi kalau dekat tenaga pengajar, kemungkinan boleh digunakan benda tu. Yang kedua, yang ketiga saya nampak bahawasanya
mungkin ke tenaga pengajar menggunakan konsep webinar online ni mungkin bukan 1 jam, mungkin hanya 20 minit. Sebelum tu kita dah hantar email kita kepada pelajar dan kita rakam suara kita melalui audio MP3 dan kita letak dekat podcast. Podcast ni merupakan satu channel yang agak bagus sebenarnya. Okey, channel yang mana saya rasa dia kita punya data sangat kecil. Kalau yang ada 2G pun dah boleh dengar dah. Jadi student mungkin boleh lihat nota yang dia hantar melalui email dan dia listen kepada lecturer mengajar. Dan lepas tu baru kita masuk kelas dalam 20 minit ke 10 minit untuk attendance dan untuk soal jawab. Ini cadangan-cadangan saya lah. Dan saya rasa benda ni pernah dibuat di luar negara dan sangat efektif. Itu Doktor cadangan saya. Wah, terima kasih Coach di atas cadangan-cadangan yang diberikan tu So banyak tips tadi yang Coach ada bagi, antaranya kena test speednet. Lepas tu kalau boleh untuk pensyarah-pensyarah record record suara, okay, of course upload kita punya lecture notes and then record suara di podcast so that student-student boleh dengar. Dalam kelas tu boleh semua mungkin 20 minit saja untuk kita live, so boleh menjimatkan data both pengajar dan juga mahasiswa. Baiklah, okay, terima kasih Coach. So jadi kita terus masuk ke segmen kedua So sebagai seorang mahasiswa, mereka bukan saja perlu menyesuaikan diri dalam normal baru hanya disebabkan COVID-19 ni, okey? Tapi juga mereka juga perlu bersedia dalam memikirkan hala tuju dan masa hadapan mereka. Tapi sebenarnya Coach dan Cik Syakir, saya rasa dunia teknologi ni bukan baru bagi generasi Z ni, sebab kebanyakan mahasiswa kita ni terdiri daripada generasi Z. Kerana kebanyakan mereka ni sudah terdedah dengan teknologi dari awal lagi. Smartphone, media sosial, video games, right? So jadinya, tapi kebanyakannya adalah lebih kepada hiburan. So Gen Z ni adalah lebih mahir sebenarnya menggunakan teknologi. Namun jika ia leka dan menyalahgunakan teknologi ni, ia akan memberi kesan buruk kepada mereka di masa hadapan. Ini sebab kerana teknologi ni semakin canggih, automated and very smart, right? Jadi akan ada banyak pekerjaan di masa akan datang yang diambil alih oleh sistem ataupun robot. So jadi bagaimana nasib mahasiswa kita pada hari ini? So apa yang perlu mereka lakukan dan apa sebenarnya hala tuju pelajar ni? So jadinya revolusi industri 4.0 ni pun adalah topik yang hangat yang sering diperkatakan. Coach KJ sendiri juga ada menulis buku dalam bangunkan aplikasi transformasi diri menempuh gelombang revolusi industri forward. Jadi dalam segmen kedua ni, boleh tak Coach KJ sekali lagi terangkan apa sebenarnya industri 4.0 dan kini terangkan apa hala tuju mahasiswa dalam menghadapi industri 4.0 ni. Silakan Coach. Okey, terima kasih lagi sekali. Dengar suara saya? Dengar Coach. Alright, okey. Terima kasih UPM dan terima kasih doktor, terima kasih panel Cik Syakir. Saya pernah jumpa Cik Syakir sebelum ni, walaupun tak jumpa secara fizikal tapi banyak jumpa secara virtual. Kita masih berhubung. Itulah beauty ataupun itulah kelebihan teknologi. Kita masih berhubung dalam keadaan macam mana sekalipun. Apa yang saya akan berkongsi selama lebih kurang setengah jam ni doktor. Okey, dalam setengah jam saya akan berkongsi tentang pengalaman. Kalau saya terlebih masa, tolong remind saya. Sebab saya ni kalau bercakap tak boleh berhenti. Okey, transformasi pendidikan mahasiswa, cabaran dan peluang. Macam tadi doktor pernah cakap, memang sebenarnya revolusi industri 4.0 ni bukan untuk generasi macam saya, tapi lebih pada generasi Z ataupun generasi Y. Tapi masalahnya sekarang ni generasi Y dan generasi Z ni tidak bersedia untuk berdempani masalah orang kata perubahan revolusi. Jadi kalau saya nak share sedikit sebenarnya COVID-19 apa yang berlaku pada kita, pada dunia, pada Malaysia, semalam pun kes masih lama makin tinggi kita nampak bahawasanya the purpose of pain ataupun apa yang Allah bagi pada kita ni bukan satu benda yang kita perlu mengeluh. Kita perlu mengambil aksi ataupun mengambil action. Macam mana kita nak mendempani ataupun macam mana kita nak mengharungi cabaran itu. Ini antara satu sifat usahawan lah macam saya. Saya sebagai usahawan sejak tahun 2000 saya tak pernah rasa
yang bila kita jatuh tu kita akan flat. Ada ketika kita akan jatuh, kita akan flat. Tetapi kebanyakan masa saya akan muhasabah diri, tengok balik pada kita, kenapa jadi benda tu Jadi dekat sini apa yang berlaku pada kita, kita patut cermin balik diri kita. Bagaimana kemungkinan saya rasa nanti pembelajaran secara atas talian ni dah jadi satu norma yang patut dibuat. Kalau dulu sekolah tak kena wajib hadir, sekarang ni tak payah datang sekolah pun, tapi benda tu berjalan. Saya banyak bantu cikgu-cikgu buat online learning. Dia buat rakaman video dan saya bantu dia upload ke website. Saya buat website untuk dia. Jadi ini menyemarakkan lagi suasana pembelajaran. And the best part is pembelajaran ni 24/7. Bila masa kita nak belajar, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, terpulang pada kita. Tetapi kalau kita belajar face to face, masa-masa tertentu. Itu beza di antara online dengan offline. Jadi sebenarnya COVID-19 ni kita tak perlu waste. Never waste a crisis, it will make us better. Inilah sebenarnya mengajar kita. Okay? Yang penting pada saya, how kita change kita punya mindset. Okay? Macam tengok yang dalam grafik ini, none can destroy iron. But its own rust can. So likewise, none can destroy a person. But his own mindset can. Maksudnya kita sendiri yang akan destroy kita. Kalau kita tak, orang kata apa, tak follow the trends of revolution, kita masih lagi revolusi 1.0 atau masih lagi 2.0, kita dah jadi macam Nokia. Nokia dah hilang dah dalam dunia. Sedikit-sedikit dia hilang. Dia 10 tahun lepas dia sangat top. Kalau tengok dekat Malaysia ni, semua orang pakai telefon Nokia. Sebab apa? Bateri dia power, sistem dia power. Tetapi sebab dia tidak mengikut perubahan teknologi, apa jadi pada dia? Kalau tengok tagline dia, Nokia connecting people. Tetapi sebenarnya dia disconnecting people sebenarnya Nokia. So nampak tak tagline dekat situ? Okey, jadi apa yang penting pada saya adalah kita perlu ada growth mindset dalam mendepani revolusi industri 4.0. Jadi kalau kita tengok bahawasanya industri 4.0 ni, habislah saya tak ada kerja. Semua dah diganti oleh sistem. Kan macam mana saya nak cari kerja? Kerja dah dibuat oleh sistem. Robot dah ada, orang dah banyak buat robot. Tapi itu perception kita. Itu perception negatif kita. Jadi kalau kita ada perception negatif kita, jadi makin lama kita akan jadi seperti iron tadi, seperti besi. Dia akan lama, dia akan rust dan sebagainya. Okey. Yang penting kita perlu ada growth mindset. Jadi apa yang berlaku ketika dulu, masa zaman saya, mungkin kita tengok STEM 15 sen. Kalau zaman sekarang ni, Gen Z ni, saya tu tak jumpa STEM 15 sen ni. So, kalau zaman saya tu berebut. Ketika itu memang post Malaysia kaya buat STEM. Tetapi bila internet masuk ke Malaysia, apa jadi? Dia kata, habislah, post Malaysia tak boleh buat duit lagi. Sebab apa? Orang tak akan beli STEM sebab orang hantar surat melalui email, lagi cepat, lagi laju lah orang kata kan ketika itu. Tetapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Dia salah. Sebab apa? Sebab bila adanya internet connectivity, 12 berapa juta orang beli online macam semalam. Okey? Jadi dan kita nampak bahawasanya ruang pekerjaan makin banyak. Profit yang diperoleh oleh Pos Malaysia mencatat 606 juta, yang tertinggi sebelum ini. Okey? Kalau dulu kita tak beli kereta online, pada tahun 2018 orang Malaysia dah beli kereta Polo Volkswagen online. 10 orang beli. 26 ke 27 juta tons Milo terjual atas talian. Banyak dah, benda tu berubah. Tapi kalau kita macam contoh sebagai peniaga, kita tak ambil inisiatif untuk letak kita punya kedai di atas talian, kita akan kerugian. Begitu berlaku di Amerika, Sears tak ada dah. Sears shopping center dah tak ada dah. Sebab kos untuk buat maintenance the whole building makin lama makin banyak dan makin lama makin mahal. Itu satu. Jadi kalau kita tengok lagi, macam kita dulu, population kita pada 48 juta, kita banyak guna cash. Tetapi pada population kita 17 juta, kita dah guna swipe dah, kita dah guna credit card dah. Tapi tak banyak masa itu, tak ramai yang guna credit card. Kalau kita guna credit card, nak beli kat kedai pun dia akan charge 2.3% kan. Sepatutnya tak boleh charge, kita boleh report pada bank negara. Benda ni, kalau saya tak syarikat yang charge, kita boleh report dah sebenarnya. Kita ambil gambar dia, kita ambil kedai dia, kita beritahu pada bank negara. Dia tak boleh report, dia tak boleh charge. Okey, tetapi bila kita melangkau kepada 46.7 juta nanti pada tahun 2045, kita dah banyak dah. Sekarang ni pun kita dah guna cashless. Kita dah ada GrabPay, kita dah ada Touch and Go, kita dah ada banyak lagi Boost dan sebagainya. Jadi di Indonesia kalau kita tengok, kedai-kedai kecil yang tepi-tepi jalan ni, dia tak ambil duit dah. Semua menggunakan
Touch and go. Semua gunakan cashless. Begitu juga dengan Amazon Go. Kalau kita masuk Amazon Go, semua benda di atas handphone kita. Kita punya payment, kita punya data, kita punya semua di atas phone kita. Kita masuk kedai dia, kita scan the QR code, kita masuk dan kita beli. Bila kita beli, dia tolak terus beri deduction kita. Bom. Tengok dalam kedai dia sangat bersih. Tapi orang kata, bila pekerja tak ada orang. Sebenarnya pekerja lagi ramai sebab apa? Dia buat kerja preparation di belakang. Siapa nak susun? Robot tak boleh susun. Okay? Nak buat tagging, nak buat sistem dan sebagainya. Ini sebenarnya lagi besar. Apa? Satu. Yang keduanya bagusnya ada di Amazon Go ni, keadaan kedai sangat-sangat bersih. Inilah yang kita impikan. Inilah kita impikan dalam Smart City. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga kita tengok, kalau dulu orang bercocok tanam cara begini, mungkin UPM mungkin dah beralih arah kepada berbentuk vertical farming. Ini projek di Langkawi dia jadikan 40 footer container, 40 kaki container tu, dia convert container tu menjadi smart farming. Dan hasil yang di dalam 40 footer container ni beranggaran 1 ekar tanah. Dan hanya 2 orang saja yang mengendalikan mengendalikan vertical farming ni. Dan the best part is the harvesting period is shortened. The cycle time of harvesting period tu shorten daripada 45 hari kepada 25 hari. Dengan bantuan teknologi. Ada IoT yang check the sensor, ada yang check temperature, ada IoT yang check the humidity, ada yang check cahaya, ada yang check carbon dioxide, ada yang check oksigen dan sebagainya. So dekat sini dah berubah. Dan saya rasa Gen Z, dia tak akan duduk dekat tanah-tanah yang macam ini pada masa akan datang. Dia tak pernah jumpa lintah, dia tak pernah jumpa cacing kan. So, benda-benda macam ni akan berubah. Jadi di sinilah yang kita perlu ubah. Kita perlu ubah kepada bentuk yang lebih cantik. Jadi kalau kita tengok, kalau dulu now everything is been connected, semua nak jadi excellent, semua nak jadi macam orang kata try to be perfect, tapi takkan perfect. Kita manusia akan selalu membuat kesalahan. Jadi apa kita buat adalah science fiction becoming science fact sekarang ni. Kalau dulu kita angan-angan kereta terbang dah ada tapi bukan di Malaysia lah, di luar negara. Okey, dulu kita angan-angan kita nak ada kawan yang boleh memahami kita. Kita ada robot dah sekarang ni. Kalau kita pergi di Jepun, dia lebih mengamalkan Society 5.0. Di mana banyak kawan-kawan dia merupakan robot yang boleh berinteraksi dengan dia. Okey, the way we work will never be the same. Cara kita bekerja pun tak sama dah. Dulu tenaga pengajar mengajar physical face to face, tetapi sekarang tenaga pengajar di universiti lagi dahsyat kan. Duduk di rumah, tak apa, boleh sempat lagi 8 pukul 8 boleh masak lagi, kelas pukul 8.30. Tapi kalau kelas pukul 8.30, pukul 6.30 dah keluar rumah. Sebab apa? Transportation kita dan sebagainya. Kalau kita lihat dulu COVID, masa tahun bulan 3 COVID, saya tengok langit sangat biru, sangat bersih. Sebab apa? Tidak ada congested, tidak ada kereta, tidak ada carbon, ozon yang naik ke atas, tak ada. Sangat bersih, alam sangat bersih. Itu pada bulan 3, dia dalam renovation. Dia dalam renovation. Dia mengamalkan konsep renovation. Tapi bila sekarang ni, dah jadi balik kelang kabut. Tapi kita sebagai manusia, kita lupa. Dan yang kedua, bila kita tengok peredaran semasa ni berubah, apa yang kita perlu ada adalah skill. Skill yang kita perlu ada pun sangat-sangat berubah. Dia akan meningkat pada skill yang lain. Okey? Jadi kalau kita lihat, apakah dia digital transformation ni sebenarnya dia merupakan satu perjalanan. Okay, kalau kita lihat digital transformation ni sebenarnya dia reinventing the business. Kalau dulu bisnes dalam pengajaran adalah face to face, tetapi sekarang ni bisnes pengajaran lebih kepada bentuk digital. Banyak cost saving sebenarnya. Cost saving dari segi elektrik. Saya pernah jumpa beberapa politeknik ataupun beberapa universiti, dia kata, tahun ni, bulan ni saya jimat 70,000 elektrik. Sebab tak pakai elektrik. Orang tak datang kerja, orang tak datang sekolah ataupun orang tak datang universiti. Pertama adalah digitization. Digitization ni merupakan satu proses daripada analog kepada digital. Jadi untuk para mahasiswa, banyak kita punya bisnes, kita ada lebih kurang 3 juta business entity di Malaysia. Dan kita ada lebih kurang 907,000 SME di Malaysia. Mereka masih lagi dalam proses nak digitization. Maksudnya daripada analog ke digital. Jadi ruang pekerjaan kita ni banyak sangat. Tapi tak nampak. Dia orang tak nampak. Mungkin mahasiswa tak nampak. Okay? Yang kedua, daripada digitalization ni kita beralih kepada digitalization. Di mana bila kita data-data kita ataupun proses kita daripada analog kepada digital, data digitalization kita simpan dan kita share kepada orang lain.
Dan bila, bukan kita share sesuka hati, tetapi kita share dengan syarat kita boleh buat kerja-kerja yang lain. Itu dipanggil digitalization. Dan yang terakhir dipanggil digital transformation. Di sinilah innovation dalam industri 4.0 berlaku. Ada banyak teknologi-teknologi yang berlaku. Jadi kalau kita lihat proses-proses ni, di manakah Malaysia? Adakah Malaysia dalam proses digitization? Adakah Malaysia dalam proses digitalization? Adakah Malaysia dalam proses digital transformation? Jadi kalau kita lihat, kita mungkinlah, pada saya kita masih lagi berada pada proses digitization dan digitalization. Ya, kalau kita lihat dalam industri 4.0, proses dia 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0. Dan kebanyakan industri kita berada di antara 2 dan 3. Very limited industri yang pergi kepada 4. Industri-industri yang ada dalam 4 merupakan industri-industri yang besar, seperti yang buat chip electronics, yang membuat automotive, yang membuat medical, yang membuat airline businesses. Dia dah ke arah tu sebab dia nak jaga kualiti. Jadi kalau kita lihat 1, 2 dan 3 revolution yang sebenarnya kita buat kerja betul. Sistem yang ada pada kita, kita buat kerja betul. Tetapi dalam industri 4.0, kita buat kerja betul dengan cara yang betul. Itu beza. Ini saya punya tulisan. Dalam buku saya ada cerita pasal benda ni. So, dia membantu kita membuat kerja betul dengan cara yang betul. Okay? Jadi, bukan itu sahaja. Sebenarnya, industri 4.0, dia menambah kualiti dalam kuantiti kita. Kalau dulu kita lihat kualiti kita tak bagus, tetapi dengan adanya bantuan teknologi seperti IoT yang menyukat temperature secara real time, yang ada bantuan daripada AI yang boleh melihat benda yang tidak baik berlaku, ataupun artificial intelligence, dia boleh meningkatkan lagi mutu ataupun kualiti kita dalam production ataupun kualiti kita dalam services. Jadi kalau kita lihat industri 4.0 sebenarnya ada banyak pilar. Ada lebih kurang dalam 11 pilar. Kalau saya cerita ni satu hari tak habis. Tapi saya bagi hint, saya bagi clue. Jadi kalau untuk graduan ataupun mahasiswa, setiap pilar ni merupakan peluang pekerjaan. Cerita pasal augmented reality. Di mana nak pakai augmented reality? Banyak sebenarnya. Dalam pembelajaran boleh guna augmented reality. Dalam industri pelancongan boleh guna augmented reality. Dalam industri pembuatan boleh guna augmented reality. Contohnya menukar SOP ataupun standard operating procedure dalam bentuk analog kepada bentuk augmented reality. So, contohnya katakan saya ada mesin satu. Saya ada mesin, saya nak tengok macam mana saya nak repair mesin ni. Kita buka manual. Tapi menggunakan augmented reality, download apps dalam handphone, kita scan barang tu dan keluar informasi-informasi, keluar video-video. So benda ni banyak sangat. Cerita pasal Internet of Things sangat banyak. Cerita pasal autonomous robot, kita baru nak start. Baru-baru ni pihak UPM ada mengeluarkan satu orang kata apa, satu jabatan ataupun satu association dia panggil artificial intelligence. Dan kita ada system integration, kita ada big data. Nanti saya akan explain pasal big data dan lebih lanjut. Kita ada simulation, kita ada cyber security, kita ada cloud computing, kita ada additive manufacturing. This is a basic 9 pillars, dan pillar ni dia tidak statik, dia dynamic. Dia akan berubah bila teknologi berubah. Jadi kita sebagai generasi Z, saya bukan generasi Z lah, saya dah generasi berapa pun saya tak tahu. Okay? Jadi kita yang ada, mahasiswa yang ada generasi Y dan Z ni perlulah mengikut peredaran semasa. Perlu at par dengan teknologi. Saya untuk pengetahuan mahasiswa semua, setiap weekend saya akan buat kajian secara desktop. Dulu kita nak buat kajian kena pergi library. Sekarang tak payah dah. Ada internet, ada connection. Google aja. Cari pakcik Google. Pakcik Google, bom keluar je. Kalau Google Kamarul Zaman jadi nak keluar macam-macam kat situ. Okay? Jadi kalau kita lihat di Malaysia tambah lagi 2 pilar. Dia panggil advanced material dan juga artificial intelligence. Dan di Malaysia dia mengamalkan konsep, dia tak panggil industri 4.0 tapi dia panggil industri forward. Dan ketika itu Malaysia rasmi pada tahun 2018, 31 Oktober 2018, dan teknologi industri 4.0 ni ketika itu dipanggil industri forward, lebih fokus pada manufacturing. Tetapi bila kita lihat, bila Malaysia tengok bahawasanya kita tak boleh fokus pada manufacturing sebab services sektor kita lagi besar. Lepas tu baru-baru ni pada bulan, saya rasa bulan 10 atau bulan 11, satu komiti dalam industri 4.0 telah ditubuhkan dan dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri. Ya, jadi nampak betapa seriusnya Malaysia dalam mendepani industri 4.0 ni. Okey, jadi saya tak nak cerita banyak. Kalau kita tengok, teknologi alone is not enough. Dia tak boleh, teknologi tak boleh bergerak tanpa dia saja. Dan dia tak boleh ada tanpa kita.
Jadi apa yang berlaku sebenarnya, teknologi dengan people ni saling memerlukan sama satu sama lain. Apa perlu kita buatlah, kita perlu berinteraksi. Jadi contohnya macam pihak mahasiswa yang buat, yang contoh mahasiswa yang belajar bisnes. Kalau tengok dekat sini semua teknologi. Apa yang bisnes nak buat pada dia kan? Dia kata, ini semua teknologi, apa yang saya nak buat? Sebenarnya yang buat bisnes lah yang paling banyak bisnes. Sebab apa? Sebab dia boleh, kalau dia faham setiap teknologi ni, dia boleh tolong jual. Dia boleh tolong jual kepada mereka-mereka yang memerlukan, seperti SME. Untuk pengetahuan, saya dengan MPC, Malaysian Productivity Commission, banyak saya tengok pengusaha-pengusaha kilang ni perlukan bantuan dari segi proses pendigitalan. Nanti saya akan cerita. Jadi kalau saya tengok lagi apa yang berlaku dekat Malaysia, dekat dunia, saya tengok 60 saat, setiap 60 saat ada orang membeli atas Stellar sebanyak 1.1 million juta US, 1.1 juta USD. Kalau kita tengok semalam pun saya tak dapat statistik yang baru. Kalau kita tengok orang tengok YouTube 4.7 juta satu minit. Jadi sistem ni berubah. Dan saya pernah buat kajian dekat SME. Saya tanya dia apakah masalah-masalah yang bakal dihadapi kalau SME nak move kepada industri 4.0. Antaranya dia kata teknologi know-how 39.5% takut pasal teknologi. Dia tak tahu teknologi itu. Dan yang tak cukup skill workers 41%. Dan difficult to identify process 18.9%. Jadi dekat sini not enough skill workers, di sinilah yang kita perlu melahirkan banyak skill workers, banyak sangat ruang. Tapi masalahnya sekarang ni di Malaysia, kalau SME tak pakai teknologi, apa berlaku? Kita akan menyerahkan tugasan-tugasan manual ni kepada pekerja-pekerja asing. Itu yang pekerja-pekerja asing pakai apa yang saja. Negara dia orang ni telah kabut, tapi di Malaysia dia hidup aman dan tenteram. Sebab apa? Sebab masih ada kerja. Tapi kita di bawah kerja. Nampak tak beza dekat situ? Jadi sebenarnya apa yang saya maksud kat sini, untuk mahasiswa belajar. Okey, dalam Islam kata ikra, belajar, never stop learning. Dalam keadaan macam mana pun never stop learning. Jadi kalau kita lihat lagi apa yang berlaku dalam negara, terutamanya di Malaysia, environment, ekonomi dan sosial, inilah tiga perkara yang penting untuk meningkatkan kita punya prestasi negara kita. Dan setiap inovasi-inovasi ini perlulah berlandaskan pada social inovasi dan juga perlu berlandaskan pada teknologi inovasi. Dan pada pandangan saya, di Malaysia kita perlu ada knowledge balance yang kita panggil explicit knowledge dan juga implicit knowledge. Apa yang berlaku dalam industri teknologi digital sekarang ni, kita banyak explicit knowledge. Mereka yang banyak teknologis bercerita tentang industri 4.0. Tapi orang awam yang bukan teknologis ni adalah implicit knowledge. Mereka tidak balance. Sekarang ni kita nampak teknologis ni, implicit knowledge ni lebih tinggi daripada explicit knowledge. Sebab tu ekosistem pendidikan kita tak menjadi. Okey, jadi tugas saya sebenarnya, saya memang non-stop teaching dengan orang-orang yang memerlukan teknologi ini. Saya akan cerita satu persatu. Okey, jadi bila kita lihat bahawa kita punya community dah balance dari segi knowledge, dan senang kita akan wujudkan satu society dipanggil knowledge based economy society. Dan di sinilah kita jentik sikit saja, kita need little push je. Macam contoh kena bubble jumping kan, kita tolak sikit je dia pun jatuh. Kita nak little push saja. Dan kita tengok bahawasanya bila kita ada knowledge based society ekonomi, kita akan dapat melonjakkan industri 4.0 sangat-sangat cepat. Okey, jadi apa yang kita lihat bahawasanya adalah kita tengok yang challenge pada aku, cabaran kita adalah people, mindset. Jadi mindset kita ni kita perlu ubah. Perception kita mengatakan, oh tak adalah orang nak beli atas salian. Tetapi bila COVID-19, apa yang berlaku? Kedai-kedai kecil dekat luar-luar semua dah ada food panda dah. Kalau untuk pengetahuan semua, food panda bukan food lah saja. Dipanggil business online food di Malaysia pada tahun 2018 mencecah 604 juta. Maksudnya orang Malaysia membeli atas salian sebanyak 604 juta ringgit. Banyak tak banyak? So saya rasa semenjak COVID ni dia akan cecah 1 billion. Percayalah, tapi saya tak dapat statistik tu lagi. Nanti saya akan korek statistik tu. Jadi pertama pada saya teknologi. Yang kedua proses, yang ketiga baru teknologi. Yang pertama people, yang kedua proses dan yang ketiga teknologi. Teknologi ni tak payah kita fikir, dia akan ada. Kalau kita bagi pada teknologi pun dia akan boleh buat. Isu je sekarang ni, teknologi tak tahu apa yang nak buat. Itu yang berlaku kadang-kadang kita buat research, tetapi tak ada penerima. Sebab penerima tak tahu nak pakai teknologi. Sebab tu kita buang masa dekat research, kita buang duit dekat research. Sepatutnya research datang daripada information, daripada people.
people yang faham tentang teknologi, dia request teknologi itu. Dan yang buat adalah teknologis. Jadi people ni yang kita perlu ada orang yang bukan teknologis, yang tahu masalah sosial dia, yang tahu masalah dalam proses dia nak menggunakan teknologi itu. Dan kalau kita lihat key success factor dalam digital revolution, pertama kita kena ada clear vision dan mission. Yang kedua, mindset transformation kita. Dia bukan saja pada individu tapi pada organisation. Kita kena selalu educate and train multi talent kita. Dan kita ada revise, kita kena selalu buat PDCA, plan, do, check, action. Kita perlu buat revisit repeatedly. Dan program-program seperti digitalization ni, dia bukan one off program. Dia kena berterusan punya program. Okey? Jadi kalau kita lihat bisnes yang akan datang dari segi IoT tu sendiri, Internet of Things ni akan berada di dunia sebanyak 50 bilion smart devices. Sebab apa? Sebab smart manufacturing, sebab smart city, macam-macam smart community, smart house dan smart building sebagainya. So this unit perlu banyak. Jadi kalau kita sebagai rakyat Malaysia faham tentang IoT, kita boleh develop IoT, daripada jauh pun kita boleh buat bisnes. Kita duduk di Malaysia tapi yang klien kita duduk di luar negara. Sebab apa? Sebab kita punya kualiti bagus, kita punya pembelajaran bagus. Okey? Jadi kita boleh buat gig ekonomi dekat Malaysia sebenarnya. Tak payah pergi. Dah simpan duit banyak, ada rezeki, baru kita pergi ke overseas. Ini saya nak share. Saya akan lancar bot saya dengan kawan saya nama Hibiscus. Hibiscus ni IoT bot yang direka oleh saya dan kawan-kawan saya sendiri dan akan berada di pasaran pada bulan 1 tahun depan. Doakan dia berjaya insya-Allah. Ini untuk menyemarakkan lagi suasana IoT di Malaysia. Okey? Dan itu kalau kita lihat bila IoT ada, data pun banyak. Jadi data ni kita tengok, kita akan ada lebih kurang 175 zettabyte. Zettabyte ni besar mana? Tu dia zettabyte. 1 terabyte kalau kita tengok, dia kecil je. Tapi bila kita cerita pasal zettabyte, dia akan besar. Dan sekarang ni kalau kita tengok pada tahun 2020, kita ada lebih kurang 45 zettabyte. 45 zettabyte ni bukan kecil, besar. Siapa nak study analisis, siapa nak buat analisis tu? Jadi data-data ni penting. Sebab apa? Kita perlu buat descriptive analytic. Kita perlu buat predictive analytic. Kita perlu buat prescriptive analytic. Apa yang berlaku? What happened? Apa yang akan jadi? Macam mana kita nak menjadikan benda tak akan jadi lagi sekali? So data-data ni sangat penting. Kalau dulu kita tak ada data scientist, sekarang ni kita perlu ada dah data scientist. Kita perlu ada data scientist. Kita perlu ada data engineer. Kita perlu ada data analyst. Di sinilah ruang pekerjaan sangat banyak. Okey, kalau kita lihat apakah skill-skill yang perlu ada pada mereka ini, contohnya macam data analysis ni sangat-sangat senang. Dia hanya perlu ada dia perlu ada analytic thinking saja. Dia perlu ada communication skill dan dia perlu ada problem solving and creative thinking and juga critical thinking. Yang lain ni banyak macam data engineer, data scientist ni dia lebih core, dia lebih adalah technologist. Okey? Dan dia banyak buat programming seperti dia perlu ada programming language dan sebagainya. Dia perlu ada Python, dia perlu ada hard drop dan sebagainya. So kalau kita lihat peluang pekerjaan sangat banyak. Ini perception kita boleh tengok alamak habislah kan, kita tak boleh buat. Tetapi untuk pengetahuan semua mahasiswa, Bangladesh ketika ini merupakan negara yang teramai IT literate di dunia. 660,000 dia punya population adalah IT rate yang merupakan yang terbesar di dunia. India pun kalah. Dan dari menggunakan IT lah, kebanyakan warga negara dia dah keluar dari tahap kemiskinan. Dan kebanyakan daripada mereka telah menjadi jutawan. Jutawan, dia peringkat dia orang lah. Dia orang punya rate lah jutawan. Okey, bagaimana dia boleh buat? Bagaimana dia menjadi jutawan? Pertama, dia ambil banyak projek customer calling daripada India. Pertama. Yang kedua, dia banyak buat gig economy. Dia buat YouTube dia buat kelas dia buat online learning dan sekali orang masuk bayar $10 US. $10 US lebih kurang dalam RM40 Malaysia. Kalau 100,000 orang ada, baru banyak. Cuba bayangkan. Jadi kita sebenarnya banyak benda kita boleh buat. Dan diorang ni merupakan satu ekonomi yang akan cairlah cakap saya worried adalah bila Malaysia go for industri 4.0, kita tak cukup technical. Kita tak cukup skill workers. Saya risau yang batch yang ada dekat Malaysia, Bangla ni akan dihantar balik, dia akan ambil new batch daripada sana datang ke sini. Apa yang berlaku pada Malaysia? So kita jadi apa? Kita jadi kuli dia balik. Itu yang saya risau. Jadi mahasiswa sana semua, percayalah, belajarlah dengan baik. Orang kata apa? Fokus kepada apa yang you minat dan juga mendalami proses pendigitalan. Kalau kita lihat dekat sini, banyak benda kita fikir. Kalau dulu kita start dengan STEM, kita panggil Science, Technology, Engineering dan Math. Dan sekarang ni kita perlu start pada STEAM. Dia panggil Science, Technology, Arts and Mathematics. Sebab apa kena ada Arts? Arts itulah merupakan kita perlu ada problem solving. Kita perlu ada critical thinking.
kita perlu ada self management, kita perlu ada complex problem solving, kita perlu ada creativity, originality. Dan bila kita cerita pasal digitalization akan datang, kita perlu ada stream. Dia panggil science, technology, robotic, engineering, arts dan mathematics. So benda ni berubah daripada masa ke semasa. Dan kalau kita lihat lagi, there will be about 50% all employees will need to reskill di Malaysia. 50% perlu di reskill. Reskill maksudnya apa yang you belajar, contoh you belajar business, you perlu upgrade diri you on digitalization. Kalau you belajar teknologi digitalization, you perlu upgrade diri you how to sell your products dan sebagainya. Okay, dan kalau kita tengok dia 90 juta perlu growing job demand ni dalam data analyst, dalam AI, dalam machine learning, dalam big data specialist dan sebagainya. Dan kalau kita lihat lagi apa yang berlaku di Malaysia, ini bukan daripada saya, daripada MDEC sendiri, 10 pekerjaan yang pesat membangun ketiga ini merupakan penganalisis data dan data scientist. Pertama, yang kedua, kecerdasan buatan atau panggil artificial intelligence. Dia panggil pakar jentera. Yang ketiga, big data, pakar big data. Okay? Dan yang keempat, pemasar digital dan pakar strategi. Itu dipanggil digital marketing. Sekarang ni orang buat Instagram, Insta famous. That is part of the digital marketing juga. Siapa yang ada muka juga ni sikit, yang boleh bercakap baik, they are making money. I think most of the students do that actually. Dan kita tengok pada yang kelima, pakar proses automasi. Bagaimana kita nak automate. Macam saya start bekerja sebagai seorang engineer dan saya merupakan proses engineer. Jadi senang saya nak melihat setiap proses dalam SME perlu saya automatekan. Dan yang keenam dia panggil profesional pemaju perniagaan. Yang ketujuh, pakar transformasi digital. Itulah bidang saya sekarang ni, nombor 7 jatuhnya. Tapi masih lagi memerlukan, kita banyak sangat kita perlukan mereka ini. Dan seterusnya pakar Internet of Things dan sebagainya. So bila saya tengok pada ni, sebab tu antara proses saya membantu yang my event tu merupakan pengusaha anak muda yang saya bantu. Saya suka bantu sebab saya mengambil konsep Alibaba. Bila umur dah mencecah 50, bantulah mereka yang muda. Biar muda dikerja untuk kita. Itulah proses perniagaan sebenarnya. Saya dah tua, dah 50 lebih ni, nak relax je. Okay. Jadi apa yang kita tengok dalam COVID-19 ni sebenarnya, dia menyebabkan kita lebih push kepada digitalization. 84% kita terpaksa pergi dah kepada digitalization. Dan untuk pengetahuan semua, negara baru-baru ini dalam bajet 2021-2023 pada 31 Disember 2023 akhirnya kita dah bajet untuk 1 bilion transformasi pendigitalan industri. Jadi apabila kerajaan meletakkan bajet sebegini, sebenarnya peluang-peluang pekerjaan dalam konsep digitalization ni sangat-sangat luas. Cuma isu kita sekarang ni, mampukah kita memberi ataupun mampukah kita mendepani skill kita dengan apa yang berlaku akan datang. Okey? Dan kalau kita lihat di negara-negara luar, ini statistik yang saya bagi, tahun 1992 US menjadi ekonomi pertama di dunia. Dan Japan, Germany, Russia dan China. Tetapi pada tahun 2008, US, China, Japan di atas nombor 3. India coming up, Russia. Dan pada tahun 2024, pada masa akan datang, China nombor 1. Sebab tu US dengan China dia bergaduh selalu kan. Sebab kalau kita lihat bahawasanya handphone kita, semua alat-alat elektronik kita dibuat di mana? Made in mana? Cuba tengok di belakang. Samsung made in mana? Apple made in mana? Sedangkan laptop yang saya guna ni pun, Apple pun in China. Okay, lalu kalau dulu mindset kita, China, zaman saya, China is only good for toys. Tetapi dia improve from time to time. Okay, US nombor 2, India nombor 3, Japan jatuh nombor 4. Dan yang paling saya tengok, saya paling terkejut adalah Indonesia. Alih-alih daripada nowhere, dia akan masuk dalam kancah the top 10 economy in the world. Di mana datangnya? Sebab apa? Sebab kebanyakan daripada mereka ni telah mentransformkan diri dia ke arah digitalization. Okay, sebab itulah negara dia akan jadi negara yang top 5 dalam ini. Dan satu lagi menyebabkan population dia sangat tinggi. Okay, dan kalau kita lihat kenapa China menjadi nombor 1? Sebab dalam industri 4.0 yang banyak menggunakan teknologi industri 4.0 ni adalah di China. Walaupun Jerman merupakan pencetus idea asal, tapi mengguna pakai banyak di China. 57%. Kenapa? Sebab dia tak boleh mampu secara lama lagi. Sebab demand sangat besar.
Sebab apa? Tengok X50 Proton X50. Baru launching, order dia dah 27,000. Okay? Macam mana nak handle 27,000? So dia terpaksa buat all digitization. Semua kena automate, semua dan sebagainya. So beginilah yang berlaku daripada negara-negara, macam saya cakap tadi, Indonesia will be the next. Okay? Kita tak tahulah nombor berapa bawahnya. Tapi please be aware of me. Kalau kita sama-sama berkolaborasi dalam industri revolusi 4.0 ataupun dalam dipanggil digitalization, kita akan jadi lebih baik. Jadi mahasiswa semua mungkin kalau yang bakal bekerja, yang bakal nak buat apa-apa sekalipun, saya bagi tips, work, kita perlu kita bekerja dalam bentuk produktif. Kita jangan kerja banyak tapi tak produktif kan. Macam setengah orang tu ramai manpower. Tenaga pengerja ada berapa? 100 orang. Tapi tak produktif. Dari segi kita calculate productivity dia sangat rendah. No point. Work must be productive. Bila kita buat action, pastikan action kita proaktif. Bagaimana kita nak tahu action kita proaktif? Itulah tadi data-data membantu. Data tadi kita buat predictive analytic. Kita buat prescriptive analytic. Kita buat descriptive analytic. Itu menyebabkan kita lebih bersifat proaktif dalam action kita. Dan yang paling penting, result yang kita dapat tu merupakan result yang lebih efektif. Ini yang sangat-sangat penting. Dan yang paling penting saya cakap tadi, your mindset always must be positive. So dengan cara ini sebenarnya kita dah boleh beralih kepada yang industri 4.0 merupakan empowering future teknologi dan dia akan memberi satu impact yang tinggi kepada kita, tapi dengan syarat mahasiswa kena senantiasa bersedia. Jadi saya rasa saya nak cerita panjang pasal teknologi mungkin tak habis masa, tapi saya nak share bahawasanya kita perlu ada konsep learn, unlearn dan relearn. Dalam mendepani industri 4.0, inilah yang saya selalu buat. Walaupun umur saya dah menjangkau 50 lebih ni, saya masih lagi relate diri saya dengan orang kata, dengan teknologi sebab jiwa saya masih lagi engineer. Walaupun saya dah tukar kepada IT, tapi sebenarnya kalau kita tengok, industri 4.0 adalah kombinasi antara engineering dengan IT. Dan menggunakan konsep dia panggil cyber physical system, di mana cyber physical system ni dia ada 3 C. Communication, control dan juga computation. Communication kita perlu ada talian internet. Control kita perlu ada IoT ataupun teknologi yang boleh memberi kita data yang sebaiknya. Daripada computation, data-data tu kita jadikan dalam bentuk grafik, kita jadikan dalam bentuk analitik dan kita boleh buat decision dengan baik. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut tentang teknologi-teknologi yang industri 4.0 ada, boleh tengok dekat podcast saya. Ini saya cakap tadi doktor, kita dah mudahkan orang supaya belajar atas talian. Pergi je dekat mana-mana pun, dekat YouTube saya pun ada, dekat Spotify pun ada, dekat Anchor FM ada, dekat Google Podcast pun ada. Siapa yang pakai iPhone, ada podcast juga dekat situ. Dan saya merupakan panel dalam aspirasi negeriku di Selangor. Baru-baru ni Selangor ada banyak kes-kes sungai tercemar, air tak cukup. Jadi aspirasi negeriku, saya bercerita tentang penggunaan drone. Akhirnya pihak atasan mendengar celoteh saya dan dia membeli drone untuk pemantauan. Alhamdulillah lah, orang kata berhasil juga. Jadi saya rasa itu saja. Kalau ada soalan-soalan nanti saya sudi menjawab. Back to you, Doktor. Okey, Alhamdulillah, Masya Allah, banyaknya ilmu baru. Terima kasih sangat Coach KJ di atas penerangan yang sangat jelas tentang industri 4.0 dan hala tuju yang mahasiswa perlu tahu yang sangat penting saya rasa. So jadi kepada pelajar yang atau pendengar yang ingin bertanyakan soalan, boleh tanya di komen FB di bawah ni saya sangat tertarik sebenarnya yang ranking tadi yang pasal Indonesia akan menjadi top 10 kan kepada heading tu teknologi ni, sebab disebabkan memang betul, I agree, sebab sekarang pun kalau YouTubers yang top memang mostly daripada Indonesian, where memang diorang convert themselves from nothing to somebody hanya menggunakan YouTube, dan mereka kaya just because of YouTube kan. So itu pun memang ni. Dan juga saya sangat yang menarik perhatian saya juga yang tentang 3 stage tu lah, digitalization dan digital transformation kan. So di mana sebenarnya as student mahasiswa sangat
penting untuk tahu bagaimana untuk sebenarnya kena upgradekan you dari from conventional to digitization, dan digitalization, dan barulah boleh digital transformation untuk kita sama-sama menghadapi cabaran IR 4.0 ni. Okay, Alhamdulillah. So, banyak ilmu baru yang kita dapat pagi ni, solusi kepada cabaran ketika pandemik, hala tuju mahasiswa dalam menghadapi industri 4.0. So, nama persoalannya sekarang, bagaimana nak bermula? Bila tadi coach cakap kena ubah mindset, kan? Kena tingkatkan ilmu ya, dan maksudnya sebab tadi from people to process dan baru teknologi. So people ni, sekarang people ni, mahasiswa ni lah people kita, yang macam mana sebab dia masa akan datang diorang yang akan manage ataupun akan mentadbir negara kita Malaysia ke arah IR 4.0. So ada apa peluang yang boleh ditawarkan kepada mahasiswa ni kan untuk meningkatkan kemahiran dan ilmu dalam bidang teknologi sebagai persediaan menempuh industri 4.0. So dari sekarang macam tadi ada top 10 list of pekerjaan di masa akan datang. So sekarang mahasiswa sekarang macam mana you nak match kan antara you punya program sekarang, minat you dan juga kemahiran teknologi yang terkini. So dengan itu segmen terakhir ni saya jemput Encik Syakir daripada Yayasan Peneraju untuk menerangkan peluang-peluang yang ada untuk mahasiswa untuk meningkatkan kemahiran teknologi dan juga bagaimana untuk mengenal pasti kemahiran terbaik untuk mereka pelajari. So silakan Encik Syakir. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Hizma, Coach KJ. Betul lah macam Coach KJ tadi cakap, kita berkenalan tapi kita tak pernah berjumpa depan-depan kan. So Alhamdulillah kita dapat bersama. Terima kasih kepada pihak CHAM kerana memberi peluang kepada saya untuk bercerita lah. Sebenarnya apa yang topik yang saya dapat ni sebenarnya integrasi lah daripada apa yang telah Coach KJ cerita. Tadi Coach KJ cerita berkenaan dengan aspirasi yang besar, berkenaan perkara-perkara yang melibatkan orang kata helikopter view, di mana kita menerangkan tentang hala tuju besar negara dan dunia sebenarnya. Macam mana sebenarnya di peringkat negara ini kita ke arah transformasi digital. Macam mana sebenarnya dekat bahagian bawah pula, dekat bahagian orang pula, dekat bahagian people. Terutamanya graduan lah, terutamanya yang paling paling dekat dengan teknologi ni adalah seperti yang Dr. Ismail kata tadi, golongan generasi Z dan generasi Y dan generasi Z. Okay. So topik saya hari ini peluang untuk transformasi diri dalam menjadi graduan yang holistik. Okay. So saya mulakan sedikit dengan pertanyaan. Okay. So your next destination. Okay. Selepas kita tamat pengajian, apa yang kita nak buat? Kita nak pergi ke mana? Okay. Jadi untuk bahagian saya ni, saya lebih suka kepada untuk menstrukturkan macam mana kita nak menentukan perjalanan kita pada masa akan datang dan macam mana kita nak integrasikan diri kita ini untuk supaya kita tidak ketinggalan dalam Industrial Revolution 4.0 yang tadi Coach KJ cerita. Banyak sangat sebenarnya peluang yang kita ada. Cuma peluang yang mana satu yang kita nak pergi tu sebenarnya kita kena bijak untuk pilih. Okay. So saya pergi kepada 4 persoalan utama. Pertamanya, what is now? Apa yang ada sekarang? Keduanya, how to measure? Ketiganya, what are the options atau S? Dan which to choose? Alright? So kita pergi yang ini dulu, what is now? Okay. Saya sengaja guna gambar ni, gambar lama ni sebenarnya. Okay. So sebenarnya gambar ni gambar Spanish flu waktu 1908. Di mana ketika itu dunia menghadapi pandemik yang sangat kritikal, di mana hampir 50 juta orang meninggal dunia pada ketika itu. Ataupun bersamaan dengan 2.5% daripada keseluruhan human population, which is besar. Dan sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu lebih kurang sama dengan apa yang terjadi sekarang. Cuma bezanya kita lihat dulu bagaimana zaman Spanish flu ini akhirnya tamat. Akhirnya berjumpa juga orang kata cahaya orang kata pemulihan. Dan insya-Allah sebenarnya daripada pandemik yang kita sedang hadapi sekarang ni, insya-Allah pada masa akan datang dia akan pulih. Kita kena sentiasa positif lah, macam tadi Coach KJ cakap, kita sentiasa positif bahawa sebenarnya apa yang jadi krisis yang terjadi ini adalah sebenarnya satu peluang baharu kepada kita untuk merevolusikan diri, untuk kita memperbaiki diri, untuk kita upskill diri kita supaya kita dapat jadi lebih agile, lebih adaptif dengan apa sahaja perkara yang terjadi di dunia. Okay. So saya
scopekan sikit lagi ke bawah, kita narrow down sikit kepada Malaysia. Okay. So ini adalah data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perniagaan Malaysia di mana menunjukkan anggaran penduduk semasa Malaysia pada tahun ini, pada tahun 2020. Okey, di mana di Malaysia sahaja populasi penghuninya adalah seramai 32.7 juta. Okey, di mana 29.7 juta adalah warga negara Malaysia. Kalau compare dengan tahun lepas, kita ada 2.94, kita bertambah lagi tahun ini 29.7 juta. Sebenarnya pertambahan ni sangat slow lah sebenarnya, sebab kita ni sekarang ni berada di dalam satu kita berada di dalam situasi negara menua. Okey, jadi kadar pertumbuhan populasi sebenarnya agak rendah kalau dia nak dibandingkan zaman dahulu. Sebab kalau zaman dulu kita tengok mak bapak kita tengok atau nenek kita, sekali ada anak-anak ada 11 orang boleh cukup buat satu tim bola. Okey, tapi sekarang ni kebanyakannya ibu bapa ada anak lebih kurang dalam 3, 5, paling ramai pun mungkin saya pernah jumpa 9 lah yang saya rasa baya-baya mak saya ni. Okey, so cuba lihat diri anda pula sebagai mahasiswa. Okey, anda berada di dalam kategori yang saya letak kotak warna merah tu, 15 ke 64 tahun. Okey, di mana sebenarnya golongan umur ini adalah mewakili mereka yang dikategorikan sebagai produktif. Bukan saya nak cakap yang lain tu tak produktif, tapi maksudnya produktif daripada segi untuk memobilisasikan ekonomi Malaysia. Di mana mereka ini adalah golongan yang dikategorikan sebagai masih bekerja. Okey, so ada lebih kurang 22.8 juta, okey, untuk tahun 2020 saja. So maksudnya dekat dalam pasaran kita ni, dalam bidang pekerjaan kita ni, ada lebih kurang dalam mungkin daripada 22.8 juta ini, sebenarnya ada lebih kurang dalam 70 ke 80% adalah pekerja. Okey, dan kalau kita tengok pula seterusnya, kita scopekan lagi, kita fokus kepada graduan. Okey, kalau kita tengok pada tahun ni, ada satu artikel dikeluarkan oleh Berita Harian pada 6 Ogos 2020, graduan Malaysia meningkat kepada 5.3 juta orang. Okey, tak di-compare dengan tahun lepas, dengan ke tahun ini kita meningkat sebanyak 5.3 juta. Maksudnya setiap tahun kita akan mengeluarkan banyak graduan. Okey, dianggarkan setiap tahun kita Malaysia menghasilkan 200,000 orang graduan seluruh Malaysia. Okey, dan pada tahun lepas, ini daripada bekas Menteri Pendidikan kita Dr. Mazli mengeluarkan kenyataan bahawa hampir 60% siswa Azam menganggur selepas tahun tamat pengajian. Okey, jadi sebenarnya kita tengok kenapa graduan ni, adakah graduan ini bila dia graduate, apa yang sebenarnya peluang yang ada selepas dia bergraduasi. Okey, so kita tengok sikit seterusnya. Okey, ini data terbaru, berita terbaru September 11, 2020. Ni tarikh rahmat dekat ni sebenarnya. Okey, so kadar pengangguran di Malaysia terus berkurangan. Okey, cuma kita nak katakan kadar pengangguran di Malaysia terus berkurangan ni sebenarnya mungkin ia melibatkan mereka-mereka yang dikategorikan sebagai at least bekerja. Okey, contoh macam mereka yang membantu Grab, membuat perkhidmatan e-hailing, semua ni dikategorikan dalam mereka yang bekerja. So maksudnya sebenarnya mereka ini bukanlah dikategorikan sebagai menganggur yang totally menganggur. Okey, so sebagai graduan kita kena lihat walaupun kadar pengangguran di Malaysia ini terus berkurangan, tapi kita kena sentiasa mempersiapkan diri kita supaya kita terus relevan dalam market kita. Okey, so kita terus ke bahagian seterusnya, how to measure yourself sebenarnya. Okey, alright, sebab sebenarnya saya suka tadi macam Coach KJ dia cerita perkara yang besar. Okay, so sekarang ni kita reflect, kita bawa perkara ni kepada diri kita sendiri balik. Macam mana sebenarnya kita nak menentukan hala tuju kita? Macam mana kita nak menentukan kekuatan kita? Macam mana kita nak memilih kerjaya kita? Macam mana kita nak memilih masa hadapan kita? So dia ada banyak cara sebenarnya kan. Kita boleh membaca, kita boleh buat analisis atas diri kita. Tapi kadang-kadang kita memerlukan medium-medium ataupun kita memerlukan orang kata inventory supaya kita dapat membuat satu keputusan yang lebih bijak. Okey, contoh tadi macam Coach KJ kata big data analytic. Okey, sebenarnya kalau dalam industri-industri besar memang mereka menggunakan teknologi-teknologi ataupun menggunakan kemahiran big data analytic ini untuk membuat satu keputusan yang besar. Okey, keputusan yang besar tu kadang-kadang dia daripada faktor yang sangat-sangat kecil. Okey, so kita tahu Coach KJ bekas engineer. Okey, so dalam manufacturing industry
memang setiap proses tu dia akan perincikan. Memang dia akan tunjuk satu persatu dan dia akan tengok bahagian mana walaupun sekecil mana, dia akan tengok supaya macam mana kita boleh dapat lean-kan proses tersebut. Okay. So macam mana nak lean-kan ataupun macam mana nak improvise setiap proses tu memerlukan data. Begitu juga dengan diri kita. Bagaimana kita nak mengetahui bahagian mana kita perlu improvise, bahagian mana yang perlu kita tuju, itu semua memerlukan data. Sebenarnya kita jangan lihat data ni kepada faktor environment kita saja, tetapi sebenarnya pada diri kita sendiri juga. Kita kena self-analyze diri kita, kita kena self-actualization diri kita supaya kita kenal mana potensi kita sebenarnya. Okay? So saya sukalah macam nak share lah beberapa orang kata inventory yang ada di dalam Google. Pakcik Google ni macam-macam dia punya sumber kan. So antaranya adalah ni lah, saya sempat share dia punya link saja. So penonton boleh tengok, boleh Google sendiri. Antaranya adalah 60 personalities. So daripada website ni kita boleh cubalah untuk mengetahui sebenarnya kekuatan diri kita ni daripada segi personality kita ni di mana. Okay. So sebab macam ada orang kita dalam bidang yang berbeza, kita memang pelbagai bidang, tapi sebenarnya dalam pelbagai bidang itu ada trait yang sama sebenarnya diperlukan di dalam dunia pekerjaan ataupun pada masa hadapan anda. Jadi anda sebenarnya boleh test diri anda, sebenarnya anda ini jenis yang macam mana. Adakah anda jenis introvert, extrovert, adakah anda ini suka bergaul, bagaimana sebenarnya cara yang terbaik untuk anda bekerja. Walaupun kita tahu manusia ni adalah dinamik, so daripada sinilah sebenarnya kita boleh tentukan macam mana adakah kita perlu berubah ataupun kita perlu maintain dengan apa yang kita dah ada. Okay. Seterusnya saya suka ni satu lagi ni. Bagi sesiapa yang sebenarnya berminat untuk menceburi bidang perniagaan, okay, mereka ini sebenarnya dalam perniagaan ni dia ada dua jiwa tau. Satu jiwa ni adalah untuk bisnes. Maksudnya dia nak buat urusan jual beli pada hari itu hari. Okey, yang aku tahu hari ini aku keluarkan modal banyak ni, aku nak untung banyak ni. Okey, ada satu lagi adalah jiwa usahawan. Okey, usahawan ni dia advance sikit. Apa yang aku buat ni, aku boleh menyelesaikan masalah masyarakat, masalah setempat. Sebab setiap produk yang dihasilkan adalah untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Jadi bila kita membuat satu produk ataupun kita membuat satu perancangan bagi menyelesaikan masalah masyarakat, sebenarnya perniagaan kita lebih besar nanti, akan jadi lebih besar. Okey, sebagai contoh, kita nak membuat telefon. Okey, kenapa? Sebab masyarakat perlu berhubung dan kita memerlukan satu medium ataupun satu instrumen yang lebih mudah digunakan oleh masyarakat supaya mereka lebih mudah untuk berhubung. Okey, so terciptalah telefon. Okey, jadi macam dulu kita pakai surat lambat. Okay, bila dah ada telefon, bila orang yang introduce telefon tu, secara automatiknya telefon ni jadi relevan dan dia punya penjualan telefon ni daripada pelbagai jenis lah, daripada yang gedabak besar macam botol air tu sampailah sekarang ni sekecil-kecil telefon boleh terjual, masih relevan sepanjang zaman. Kita bercerita tentang fungsi telefon tu sendiri. Okey, tetapi macam mana inovasi-inovasi yang berlaku pada telefon tu sendiri tu pun sebenarnya ada perubahan dia, ada perkembangan dia yang sebenarnya usahawan tu sentiasa berfikir macam mana dia improvise, macam mana nak improvise. Jadi bila kita guna inventory MindNet ni, MindNet sebenarnya diperkenalkan oleh INSCAN, Institut Keusahawan Negara. So dia adalah antara satu cara untuk kita mengenal pasti sebenarnya adakah kita ini tergolong dalam mereka yang sesuai untuk buat keusahawanan. Tapi saya tak cakap lah yang ini adalah satu orang kata pilihan yang orang kata indikator yang 100% tepat. Maksudnya anda masih boleh menilai diri anda, sebenarnya anda di mana. Okey, sebab ni penting anda nak tentukan hala tuju masa hadapan anda, sebab anda nak tahu finally nanti peluang mana yang anda perlu pilih. Okey, nanti saya bawa ke sana. Okey, kemudian kita ada macam contoh kalau anda berminat untuk selepas bergraduate ni anda berminat untuk terus bekerja, anda tak ada rasa anda akan jadi usahawan. Okey, so mungkin anda boleh carilah pekerjaan melalui website-website seperti haze.com ataupun myworkjob.com, sebab website ni dia sebenarnya lebih dia menceritakan terus keadaan di dalam tempat kerja tu. Dia lebih orang kata dekat lah dengan diri kita. Nak compare kalau macam kita guna search engine macam contoh Jobstreet, dia hanya meletakkan job description, tapi kalau macam ni dia membawa kita untuk mengenali syarikat tu dengan lebih dekat. Jadi anda ada banyak bolehlah untuk mengenali sebenarnya
tempat-tempat pekerjaan ni, macam mana sebenarnya nak bekerja kat dalam industri ni, macam mana work environment dia, supaya anda boleh tahu anda sesuai tidak untuk kerja kat situ. Okay, dan seterusnya sebenarnya dekat universiti masing-masing, termasuklah UPM, ada sebenarnya apa institusi yang bertanggungjawab ataupun jabatan yang bertanggungjawab untuk membantu anda mengenal pasti skop kejayaan anda, mengenal pasti bidang-bidang yang sesuai dengan anda, dan mengenal pasti sebenarnya kekuatan anda. Di situ juga sebenarnya banyak dikongsikan platform orang kata peluang-peluang yang available bagi graduan-graduan atau mahasiswa ataupun masyarakat umum sebenarnya untuk melihat mana lagi yang kita boleh pilih, apa lagi option yang kita ada supaya kita dapat meningkatkan kebolepasaran diri kita. Okey, cuma saya spesifikkan kepada graduan, kepada mahasiswa ni sebab sebenarnya anda, walaupun anda banyak terlibat dengan orang kata kelas, terlibat dengan assignment kan, tapi sebenarnya apa yang tadi Coach KJ cerita, apa yang saya cerita ni, sebenarnya macam mana anda nak test diri anda, yang paling mudah adalah anda involve dengan community work. Okay, so saya ada banyak pengalaman dengan kerja-kerja community ni. Saya banyak saya ada banyak intervention dengan golongan-golongan, macam contoh orang asli, miskin bandar, orang dalam kawasan pedalaman. Jadi bila kita ni ada pengetahuan, kita ada idea, kita ada something yang kita rasa kita boleh buat, dan kita rasa kita tak ada lagi platform, macam mana kita nak test kita punya skill ataupun kita punya idea ni, kita boleh buat community work. Okay, boleh, anda semua boleh join mana-mana NGO, cuba untuk kongsikan idea anda, cuba untuk laksanakan apa yang anda rasa anda boleh buat. Okay, daripada situ sebenarnya anda dapat kenal diri anda, anda lemah dekat mana, anda kuat dekat mana, dan sebenarnya kalau misalnya kata kalau kita nak integratekan IR 4.0 dalam kerja-kerja komuniti ini sangatlah relevan. Sebab contoh macam dulu, saya pernah buat projek berkaitan dengan mushroom. Okey, di mana projek cendawan ni kita letak dalam kawasan perkampungan orang asli, dan sebenarnya ada satu inisiatif untuk kita bawa IoT di dalam projek tersebut. Cuma waktu tu belum sampai tahap tu lagi, dan apa yang telah berjaya adalah kita pasangkan sensor supaya kita boleh tahu kadar humidity, kadar temperature dekat dalam kawasan rumah cendawan tu, dan boleh make sure lah masyarakat situ ataupun mereka-mereka yang terlibat dengan projek tu dapat pantau sekurang-kurangnya keadaan environment rumah cendawan tu supaya ia sesuai untuk pertumbuhan cendawan. Itu adalah paling basic, dan mungkin anda sebagai orang yang ada pengetahuan, anda orang yang sedang mempelajari pengetahuan tersebut, boleh cuba apply apa-apa jenis pengetahuan yang anda sedang pelajari sekarang ni dalam kerja-kerja komuniti. Sebenarnya sangat membantu. Okey? Dan seterusnya, apa pilihan kita ada? Okay, selepas kita dah buat semua, kita dah buat self-actualization, kita dah memilih, kita buat analisis diri kita, apa sebenarnya option yang kita ada Okay. So ini antara website-website yang memberi anda satu option, memberikan anda pelbagai option lah sebenarnya. Sebenarnya anda boleh pergi ke mana selepas ni, okay, yang related dengan IR 4.0. Okay, so antaranya adalah dalam website MDEC, okay, Malaysia Digital Economy. Di situ anda boleh cari apa sebenarnya talent-talent yang diperlukan oleh industri sekarang ni, dan bagaimana sebenarnya anda boleh suitkan ataupun anda boleh merge kat dalam industri tersebut, dan sebenarnya apa sebenarnya anda perlu tahu lagi. Dan anda boleh juga pergi ke mymagic.com.my, di mana dekat sini ada sekiranya anda telah terlibat dengan kerja-kerja komuniti ini sangat membantulah sekiranya anda ingin untuk terlibat dengan MyMagic ni, sebab dalam Magic ni dia adalah satu medium perniagaan, tetapi dia lebih dikenali sebagai social entrepreneurship, di mana perniagaan-perniagaan yang dijalankan oleh MyMagic ni, dia memperkenalkan impact dia adalah bukan impact profit sahaja, tetapi impact kepada masyarakat secara keseluruhan. Apa yang impact positif yang boleh dibawa kepada masyarakat melalui kita punya perniagaan. Itu pun sangat bagus sebenarnya, sebab dia kena dengan sustainable development goal yang telah dikenalkan untuk tahun 2030. Okay, di mana apa-apa jenis pekerjaan, apa jenis perniagaan, apa-apa jenis perbuatan yang kita buat haruslah melestarikan alam. Alright. Dan anda juga boleh rujuk graduan.com. Di situ banyak sangat information yang anda boleh tahu, anda boleh dapat berkenaan dengan peluang-peluang pekerjaan dan peluang-peluang untuk anda upskill ataupun reskill. Okay.
Begitu juga dengan penjanaan HRDF, InScan. Okay. InScan ni lagi banyak lah sebenarnya kalau anda ingin membuat perniagaan, anda perlu dapatkan coach, anda boleh dapatkan biz counselor di InScan. Setahu saya Coach KJ pun sebenarnya salah seorang biz counselor dekat InScan. Okey, ya ini ada satu inisiatif baru daripada KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, okey, di mana ada penjana camp nama dia. So pelajar-pelajar pun sebenarnya graduan-graduan boleh layari laman web ni, laman sesawang grademohead.gov.my/penjana KPT V3 untuk mengetahui lebih lanjut tentang program-program persijilan dan program-program yang melibatkan penempatan pekerjaan selepas mendapat persijilan. Okey. So program-program ni adalah percuma. Alright, anda juga boleh cuba untuk melihat senarai kursus-kursus yang ada di JTM, Jabatan Tenaga Manusia. Sebab Jabatan Tenaga Manusia ni adalah satu jabatan yang bertanggungjawab untuk menaik taraf, develop pelajar-pelajar ataupun masyarakat supaya lebih kata mahir dalam bidang-bidang tertentu. Macam tadi Coach KJ kata berkaitan dengan skill. Kita ada pelbagai jenis skill, banyak jenis skill. Kita ada banyak jenis industri dan kita ada banyak jenis skill. Jadi di GTM ni banyak menyediakan latihan-latihan yang relevan dengan industri sekarang. Okay. So sebenarnya kalau macam di Yayasan Pelaju, saya bekerjasama dengan Federation Malaysia Skill Development Center, dalam bahasa ringkasnya FMSDC. Okay, di mana FMSDC ni adalah satu federation yang menghimpunkan pelbagai skill development centers, iaitu pusat pembangunan kemahiran negeri. Okay, di setiap negeri ni sebenarnya ada SDC nama, Skill Development Centers, di mana mereka ni adalah rakan rapat kepada industri dan mereka sebenarnya tahu industri semasa ini memerlukan apa dan apa yang diperlukan oleh industri pada masa akan datang. Okay, sebagai contoh, kalau di Johor, industri dia adalah berbeza dengan apa yang ada di Selangor. Okay? Dan mungkin di Selangor ini industri dia adalah berbeza dengan apa yang ada di Terengganu. Jadi setiap SDC ni adalah bertanggungjawab untuk integrasi antara kepulauan industri tempatan dengan skill yang akan didevelop di dalam institusi latihan mereka. Jadi mereka-mereka yang minat ni bolehlah melayari laman sesawang FMSDC ataupun boleh pergi ke laman sesawang macam sebagai contoh Kismet, Hang Skill, NSSDC, di mana mereka ini adalah akan bagi maklumat kepada anda semua khusus-khusus apa yang relevan dengan industri yang berada di sekitar mereka. Okey, sebab mereka akan memberi pengajaran dalam dua benda. Satu adalah benda-benda yang berkaitan dengan yang sekarang dan apa yang akan datang. Okey, sebagai contoh Kismet, macam tadi Coach KJ cerita tentang IoT berkenaan dengan cloud computing. Okay, cloud computing ni adalah level automation yang kita, kalau kita nak kata IR 4.0, IR 4.0 tu dah ada dekat dalam automation. Maksudnya cloud computing apa semua tu dekat situ. Okay, kalau macam kita sekarang ni, kita masih macam Coach KJ kata, kita mungkin IR 2.0 dengan IR 3.0 lagi. Kita mungkin dah ada robotik. Okay, tapi sebenarnya kita nak kawal robot tu, kita memerlukan automation. Walaupun robot tu sendiri dah automation, tapi nak mengawal robot tu sebenarnya adalah satu lagi level automation. Okay, so macam di Kismet ni, kita ada kelas, mereka ada kelas di mana pelatih-pelatih tu boleh berada di sekitar Malaysia, okay, tapi boleh kontrol sebagai contoh PLC programming mereka, dia punya machine macam conveyor belt ke apa semua tu dekat Kedah. Kalau contoh mereka ni belajar di Sabah, tapi dia punya programming tu membolehkan mereka untuk kontrol machine dekat Kedah. Kita nak mereka boleh providekan pengetahuan-pengetahuan ataupun skill yang sampai tahap macam tu. Ada banyak lagi sebenarnya, macam contoh di Penang kita ada mereka ada banyak program-program berkenaan robotik, bagaimana robot ni diintegratekan dengan sistem manufacturing system ni, macam mana diintegratekan dengan IoT, sebab mereka ada banyak mesin yang sebenarnya outdated. Kalau kita tengokkan mereka punya mesin ni mungkin tahun 94, 95 yang mungkin dah tak relevan, tapi oleh kerana ada integration dengan IoT, mesin tu boleh jadi level 4.0, boleh buat automation. Okay. So di sana mereka dilatih untuk buat integration daripada teknologi lama untuk di-improve ataupun ditambah baik untuk dinaikkan level mereka kepada mesin yang relevan dengan IR 4.0. Itu adalah antara option. Okay. So kita juga ada lah, macam contoh anda dalam bidang pertanian. Okay.
So macam contoh saya pun dulu bidang pertanian juga. Bila kita bercerita tentang pertanian ni, macam tadi Coach KJ katalah, mungkin kita nampak sawah padi je, mungkin kita nampak kebun je, mungkin kita nampak mungkin dekat kerja-kerja di dalam lab. Macam contoh kita buat tissue culture, kita buat genetic improvement. Okay, tapi sebenarnya bila sekarang ni semua benda tu perlu diintegratekan, betul, perlu diblendkan dengan teknologi. Okay, sebagai contoh untuk buat sistem pemantauan. Kalau dulu kita terpaksa guna EIS, di mana kita menggunakan image satelit untuk kita melihat keseluruhan ladang kelapa sawit sebagai contoh, satu kawasan yang sangat luas, beberapa hektar, untuk kita tengok macam mana dia punya contoh, ada tak kekurangan nutrisi daripada segi daripada tanah, ada tak kata serangan pest, dan sekarang ini, kalau dulu sistem tu sangat-sangatlah orang kata eksklusif untuk diguna pakai di Malaysia. Okay? Sangat jauh sebenarnya. Okay? Tapi di Malaysia, sekiranya sekarang ini kita ada drone teknologi, kita boleh buat sistem pemantauan menggunakan drone. Macam tadi di Selangor, ada masalah water pollution. Antara cara kita untuk meningkatkan monitoring sistem kita, enforcement system kita adalah dengan menggunakan teknologi drone. Begitu juga dengan bidang agriculture. Banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi teknologi terkini yang sebenarnya kita kena tahu match and match. Kita kena matchmaking sikit bidang ini dengan teknologi ini, bidang ini dengan teknologi ini. Kita kena tahu. Okay? So, nampak macam dulu kita nampak drone ni hanyalah untuk civilians, untuk main je, untuk macam hobi. Tapi sebenarnya dalam drone, menggunakan drone ni lah kita boleh buat pemantauan, kita boleh buat macam contoh sekarang dalam bidang agriculture, in fact kita nak buat semburan pesticide, semburan herbicide, semburan fertilizer pun hanya menggunakan drone. Kita tak perlukan satu tenaga manusia yang lebih. Okay? Kita hanya perlukan kepakaran dan manusia yang tahu kepakaran tersebut. Alright. Okay. So sekarang ni apa yang anda nak pilih? Anda nak pilih untuk bekerja? Anda nak pilih untuk terus sambung belajar? Okay, nak buat master ke, nak buat PhD ke, ataupun anda nak buat bisnes. Okay, so daripada tadi anda boleh structurekan mana hala tuju anda, dan sekiranya ni yang saya scope lagi ke bawah, sekiranya anda memilih untuk melanjutkan pengajian anda, maksud saya daripada segi untuk mendapatkan persijilan profesional, anda pula akan menghadapi satu masalah. Mungkin daripada segi anda dapatkan persijilan profesional ni, ada tempat yang anda terpaksa mengeluarkan bajet anda sendiri. So di Yayasan Pelaju kita ada memberikan sponsorship untuk professional certification dalam bidang-bidang teknologi. Okay? So saya pergi ke pengenalan sedikit kepada Yayasan Pelaju. Tadi dah cerita panjang sebenarnya untuk topik ni, tapi sebenarnya tujuan utama adalah untuk memperkenalkan jugalah program-program di bawah Yayasan Pelaju, di mana kita boleh membantu graduan-graduan di sana untuk menambahkan nilai anda, nilai kebolepasaran anda, supaya anda boleh dapat pekerjaan yang lebih baik, dan anda sebenarnya boleh menggunakan pakai aplikasi teknologi-teknologi pengetahuan tersebut sebenarnya bukannya untuk membantu diri anda. Kalau saya cerita dengan saya punya kami punya scholars ni, saya tak suka cerita pasal untuk membantu diri anda, untuk mengembangkan diri anda, untuk membangunkan keluarga anda, ekonomi keluarga. Tak, saya lebih daripada itu. Saya tanamkan sifat begini. Jadilah manusia bermanfaat kepada masyarakat. Okay, bila kita setkan minda kita untuk memberi manfaat kepada masyarakat, sebenarnya dia akan jadi lebih besar. Maksudnya dia tak akan memikirkan tentang diri dan keluarga dia saja, tapi dia memikirkan tentang negara, tentang masyarakat secara keseluruhan. Okay, so di Yayasan Pelaju kita ada buat program-program bantuan ataupun pendanaan, sponsorship bagi mereka-mereka yang ingin menambah nilai diri mereka. Dan untuk pengetahuan semua, Yayasan Pelaju ni adalah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Okay, so di dalam Yayasan Pelaju kita ada 8 orang Industry Advisory Council. Okay, mereka ni adalah kapten-kapten di dalam industri dari pelbagai bidang lah, daripada ONG dan sebagainya. Dan mereka ini menjadi penasihat, walaupun mereka mereka adalah pakar, tapi mereka sentiasa memberi kami advice secara percuma, voluntary basis. Okay, dan kita telah mula beroperasi daripada tahun 2012. So sekarang ni Alhamdulillah dah 8 tahun. Dan kita adalah inisiatif yang ditubuhkan di bawah Bumiputera Economic Transformation Roadmap. Okay, so objektif utama kami adalah untuk catalyst for Bumiputera Capacity Enhancement and Mindset Change. Tadi pun Coach KJ cerita pasal mindset changing kan.
memang sebenarnya mengubah mindset ni adalah satu perkara yang sangat mencabar. Okay, so antara objektif Yayasan Pelaju adalah untuk mengubah mindset masyarakat terutamanya Bumi Putra, okay, dalam berdepani persaingan global. Okay, macam contoh di Malaysia sendiri kita dah ada persaingan antara kita, persaingan yang positif lah maksud saya. Tapi di peringkat global tu ada lagi besar persaingannya yang kita sebenarnya kena depani. Kita kena sentiasa sedar bahawa persaingan-persaingan itu mungkin sekiranya kita tidak berbuat apa, dia akan memakan diri kita sendiri. Okay, macam Coach KJ cerita tadi, apa yang terjadi di Bangladesh. Okay, bagaimana Bangladesh daripada dulu negara yang kita kata miskin. Okay, kalau kita pergi dekat Bangladesh, dekat bahagian Mogadishu ke apa tu, memang kita tahu keadaannya sangatlah susah. Okay, tetapi mereka menggunakan teknologi, mereka bangun. Okay, dan akhirnya mereka sebenarnya boleh bersaing dan melebihi daripada negara yang telah terkenal dengan teknologi seperti India. Dan Malaysia tidak mungkin untuk orang kata bukannya tidak mustahil lah untuk bersama-sama seperti negara tersebut untuk mencapai orang kata satu pencapaian yang tinggi dalam bidang teknologi, sebab kita ada segala-galanya, insya-Allah. Okay, kita ada sumber manusia, kita ada sumber asli, kita ada pelbagai. Cuma kita nak kena memilih untuk jadi advance atau tidak. Okay. So misi kita adalah untuk increase quality, quantity and relevant of Putra talent to participate in a high income economy of Malaysia. Sebab kita nak make sure semua orang akan terlibat dalam high income economy dalam Malaysia. Alright. So setakat daripada tahun 2018 kita dah ada lebih kurang dalam 33,692 orang beneficiaries yang telah ditaja oleh pihak kami dan telah berjaya daripada segi mendapat persediaan profesional dan juga mendapat pekerjaan dalam bidang-bidang kritikal. Okay. Dan seterusnya ini adalah pecahan-pecahan program kita. Kita ada penaju skill, penaju tunas dan penaju profesional. So dalam apa topik kita hari ini berkaitan dengan AR 4.0, kita banyak bercerita sebenarnya berkaitan dengan peneraju skill dan peneraju profesional. Di mana tadi profesional ni banyak menggunakan teknologi itu sendiri. Itu hari saya ada bincang kat sebenarnya dengan Coach KJ. Apa sebenarnya beza teknologi dan skill? Okay. So mungkin kita kena ada satu lagi sesi berkaitan dengan perincian skill dan teknologi ni bersama dengan Coach KJ untuk menerangkan dengan lebih lanjut apa perbezaan antara skill dan teknologi. Okay, so apa yang telah dibincangkan pada hari ini sebenarnya banyak menceritakan tentang skill-skill yang diperlukan oleh industri 4.0 supaya kita dapat gerakkan teknologi tersebut. Alright. Ini adalah program-program yang ditaja oleh antara program-program yang ditaja oleh Yayasan Pelaju. So kalau tengok apa yang saya buatkan tu adalah sangat relevan lah dengan topik kita pada hari ini. Kita ada SIM PLC, kita ada automation and robotic, kita ada automotive hybrid, kita ada machining. Ini sebenarnya program-program di bawah yang saya sebut tadi lah, FMSDC, Federation Malaysia Skill Development Centers, dan kita ada buat hampir di seluruh negeri lah sebenarnya ada program-program ni. Okay. Kemudiannya kita ada drone teknologi, kan ada di bawah Yayasan Pelaju kita ada 3 partner utama yang buat khusus-khusus drone teknologi, dan salah satunya kalau sekiranya anda terlibat dengan program tersebut, anda boleh dapat persijilan daripada Aerodyne. Aerodyne ni sebenarnya company Bumi Putra, company Malaysia yang ketiga dalam dunia yang sangat advance daripada segi drone teknologi. So sebenarnya bila anda dapat peluang untuk join this program, anda akan dianugerahkan dengan sijil yang orang kata kompetitif dan relevan dengan industri yang ada sekarang di Malaysia dan di dunia. Okay, sebab di Malaysia dan di dunia sekarang ni memang ke arah untuk drone teknologi. Memang banyak sebenarnya benda-benda yang kita perlukan drone yang sebenarnya kita tak nampak pun. Dan sebenarnya dalam usaha untuk meningkatkan orang kata peluang-peluang pekerjaan dalam sektor penggunaan drone teknologi. Okay. Dan tadi macam Coach KJ cerita pasal data. So sebenarnya dekat dalam Yayasan Pelaju pun kita ada bagi sponsorship untuk pelatih-pelatih kita ataupun scholars-scholars kita melanjutkan pengajian dalam bidang big data, SAP, data scientist, data engineer, cyber security full stack. Okay. Saya pernah dengar Coach KJ cerita kat dalam Selangor FM ni yang berkaitan dengan hacker. Kan, hacker ni ada 3 jenis, satu yang putih, satu yang hitam, satu yang grey. So kita di Yayasan Pelaju kita nak melatih lah lebih ramai hacker-hacker yang putih yang baik yang kata. Right. Dan kita pun ke arah AR 4.0 memang kita banyak guna cloud computing. So kita ada juga program-program yang related dengan Microsoft Cloud Solution Expert. Okay. Kita dah mula sebenarnya promotekan program-program ni, termasuklah di UPM. Bagi mereka yang berminat untuk menyertai program ni, bolehlah berhubung dengan Dr. Izma ataupun melalui Fakulti Sains Komputer Teknologi Maklumat. Kita dah serahkan kepada unit yang berkaitan
Dan insya-Allah kelas akan bermula pada tahun hadapan. Dan yang ini terbuka kepada mereka yang berada di akhir semester pengajian anda lah untuk degree. Rasa kalau relevan dengan apa yang anda punya minat, silalah daftar kepada program ni. Dan ada juga nanti pada tahun akan datang insya-Allah program untuk fresh grad. Maksudnya anda dah habis graduate, anda boleh join this program dan anda akan dapat sijil profesional dalam bidang yang kritikal. Kalau yang sekarang ni yang sedang dibuka ni, ada dia punya program dia, nama dia adalah saya rasa dia kat sana. Okey, betul. Ada graduate teknologi, okey. Di mana kita tawarkan pensijilan dari dalam bidang cyber security engineer, cloud solution, Azure developer program dan data analyst. Okay. So macam tadi Coach KJ kata, data analyst yang paling rendah kan, yang paling mudah, mudah. Okay. So kita ada sebenarnya program data analyst untuk ditawarkan kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian, terutamanya yang mengikuti bidang-bidang pengajian IT. Okay. Memang sangat bagus lah. Dan program ini maksudnya bila anda dah graduate nanti, anda graduate dengan 2 sijil. Satunya sijil profesional, satu lagi adalah sijil daripada anda punya degree. So bila anda hendak mula bekerja, itu adalah extra point untuk anda untuk diulurkan semasa sesi interview kepada majikan anda. Okay. Alright, saya rasa itu sahaja daripada saya. Rasa panjang juga kot. Sekiranya anda ada apa-apa persoalan berkenaan dengan Yayasan Pelaju, anda boleh layari laman sesama kami www.yayasanpelaju.com.my, ataupun sekiranya anda ada persoalan yang lebih spesifik, anda boleh email terus kepada kami di info@yayasanpelaju.com.my. Kalau bisa kata nak bertanya berkaitan dengan apa yang kita bincang kepada hari ini, boleh letak hashtag CAMUPM dekat dalam email tersebut supaya boleh di-notify oleh pihak kami. Dan anda boleh terus ikuti kami di www.facebook.com/Yayasan Penraju, ataupun di twitter.com/Yayasan Penraju, dan juga YouTube channel kami www.youtube.com/Penraju online. Okay, so sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Encik Syakir di atas penerangan yang sangat jelas. So, memang berkat tadi Coach KJ dah terangkan tentang hala 7. Kan apa yang perlu mahasiswa lakukan dalam menghadapi industri 4.0. Kemudian disambung pula dengan panel kedua kita Encik Syakir, di mana apa yang boleh dibuat dalam senarai-senarai. Terima kasih Encik Syakir. Kalau I tadi ada snap dah gambar yang list of website tu kan, yang memang sangat penting sebab kadang-kadang ni pelajar ni, mahasiswa, even pensyarah sendiri tidak peka akan apa yang sebenarnya lepas universiti tu, apa sebenarnya lagi sijil-sijil profesional ataupun ilmu yang boleh diorang tingkatkan. Regardless any program that you take, agriculture ke, alam sekitar ke, science